Dan seterusnya, pastinya Yang di-Pertuan Agong di dalam melaksanakan budi bicara Seri Paduka Baginda di bawah Perkara 43/2/A Perlembagaan Persekutuan perlu melantik seorang ahli Dewan Rakyat yang di dalam hemat tuanku mungkin mempunyai kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat sebagai Perdana Menteri Malaysia. Menyandang kerusi Institut Raja-Raja Melayu UiTM, Profesor Datuk Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz bersama-sama saya melalui Skype ketika ini. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Datuk, perkembangan dan juga situasi politik ini melalui pelbagai fasa dan juga episod serta rentetan yang kita perlu faham menerusi kaedah dan juga percaturannya, terutamanya apabila ia melibatkan pelantikan Perdana Menteri yang baharu, Perdana Menteri yang ke-9. Tetapi untuk kita faham dalam situasi sekarang ini, proses seterusnya selepas ahli-ahli parlimen menamakan seorang atau lebih sebagai calon menjadi Perdana Menteri, Datuk. Proses selepasnya seperti kita maklumlah, Kebawah Duli akan meneliti surat-surat akuan yang telah diserahkan. Ya. Kita difahamkan petang ini merupakan jam terakhirlah untuk menghantar surat akuan tersebut melalui 3 cara, sama ada melalui fax, email ataupun WhatsApp. Ya. Jadi proses seterusnya ialah baginda perlu menentukan siapakah yang namanya paling majoriti lah dalam list atau senarai yang diterima itu nanti. Dan ini adalah seperti yang kita maklumlah, ini adalah satu cara bagaimana Kebawah Duli untuk mendapatkan setiap seorang daripada ahli-ahli dewan itu meletakkan kepercayaan kepada seorang ahli untuk dilantik sebagai pengerusi kepada Jemaah Menteri atau untuk dilantik sebagai Perdana Menteri. Dan prosesnya berada di tangan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dan juga Datuk, seperti kenyataan media daripada Istana Negara yang mana Seri Paduka Baginda menegaskan bahawa surat akuan tersebut menurutnya perlu dan juga keabsahan itu perlu dibuktikan selepas itu, yang mana selepas pelantikan Perdana Menteri yang ke-9, keabsahan itu perlu dibuktikan di Dewan Rakyat. Mengapa perlu dan juga pelaksanaan ini perlu dibuat di Dewan Rakyat, Datuk? Pertama tadi saya perlu sebut juga majoriti itu ialah majoriti daripada ahli Dewan Rakyat yang sekarang kita ada 220 orang ahli. Dia tidak sebut tentang kursi sebab ada juga bila saya baca di media sosial tu masih lagi ada kekeliruan sama ada daripada 222 atau 220 ya. Jadi kalau kita ada ahli sekarang ialah 220 dan majoritinya ialah 110 tambah 1 dan ini bertepatan dengan peruntukan perlembagaan menyatakan tentang kepercayaan ahli dewan ya, bukan kepada kepercayaan majoriti penyandang kursi di dewan tersebut ya. Jadi proses yang dititahkan dalam yang dimaksudkan dalam titah diraja itu supaya suatu usul undi percaya di Dewan Rakyat untuk mengesahkan lantikan itu ya. Saya fikir sebelum ini dia pernah dilakukan, maksudnya tanpa titah tuanku lah, sebelum inilah maknanya pertukaran transisi kuasa dari seorang Perdana Menteri kepada Perdana Menteri yang baru, seperti semasa Tun Abdullah Badawi, semasa Tun Hussein On ya, telah berlaku di dalam dewan itu tentang menunjukkan sokongan atau kepercayaan kepada Perdana Menteri yang dilantik semasa ataupun bukan hasil daripada pilihan raya, bukan kerana pilihan raya tetapi kerana transisi kepimpinan saja ya. Dari sini kita nampak ia adalah suatu amalan sebab ia tidak ada dalam peruntukan perlembagaan untuk pengesahan kepada apa yang dilakukan oleh apa yang dititahkan atau diperkenankan oleh Baginda Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong tentang pelantikan Perdana Menteri. Jadi apa yang ada dalam perlembagaan hanyalah kuasa Baginda untuk melantik seorang Perdana Menteri atas budi bicara Baginda. Dan tidak disebut pun di dalam perlembagaan tentang perlunya ada satu undi percaya. Tapi pada pandangan saya fikir apa yang dititahkan oleh tuanku itu adalah kerana memandangkan keadaan politik semasa. Keadaan politik semasa
mungkin baginda saya yakin bahawa baginda tidak mahu soal-soal tentang keabsahan atau keesahan suatu kerajaan itu kerana ia telah kalau ikut pengalaman kita ia telah dipersoalkan seperti lantikan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebelum ini ya. Oleh kerana tidak ada prosedur itu di dalam parlimen, walaupun ia adalah satu amalan yang dari segi perundangannya adalah bukan sesuatu yang wajib, tapi pada pandangan saya titah tuanku itu kerana mengambil tauladan daripada apa yang telah berlaku sebelum ini dengan persepsi-persepsi terhadap kerajaan yang telah diperkenankan lantikan Perdana Menteri dan juga menterinya oleh Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong. Jadi ini mungkin satu proses untuk memastikan walaupun ia bukanlah dalam bentuk perundangan tapi untuk memastikan bahawa ahli Dewan Rakyat itu sebenarnya telah menerima dan telah memberikan pengesahan. Walaupun pengesahan itu dalam konteks Raja Perperlembagaan kita ia bukan sesuatu yang wajib ya. Jadi ini untuk meredakan suasana ataupun persepsi politik kepada kerajaan yang dibentuk nanti sebab melalui pengalaman sebelum ini yang dikatakan tidak ada prosedur yang sedemikian ketika pelantikan Tan Sri Muhyiddin Yassin pada awal Mac 2020 dahulu. Datuk, sekiranya yang di-Pertuan Agong mungkin petang ini menerima satu ataupun dua nama calon Perdana Menteri Malaysia yang ke-9, adakah jumlah majoriti itu menjadi sandaran ataupun pada hemat baginda perkara itu boleh berubah mengikut kebijaksanaan tuanku? Okey, mungkinlah tidak menyukarkan bagi tuanku sekiranya majoriti itu jelas ya. Kalau kita kata 110 tambah 1 tapi seorang calon itu mendapat 115, 117, ia agak walaupun kecil tetapi ia sudah agak jelas. Tapi kalau kita kata 110 dan 111 atau 112 tu dia agak kecil ya, majoriti tu agak kecil. Kalau kita mengikut kepada peruntukan perundangan, dia dia sudah menepati maksud majoriti itu. Tetapi sebenarnya dari segi pertimbangan politik, ia mungkin sukar. Dalam keadaan ini, proses yang tadi adalah juga penting. Pengesahan ataupun undi kepercayaan yang berlaku di dalam Dewan itu mungkin membantu. Namun begitu, sebenarnya kalau kita lihat kepada budi bicara baginda pun, budi bicara baginda itu ialah tentang bagaimana untuk menentukan seseorang itu mempunyai kepercayaan majoriti. Tapi dia juga ayatnya tidak konklusif juga dalam perlembagaan sebab dia menyatakan bahawa pada hemat baginda seseorang itu mungkin mempunyai kepercayaan majoriti. Jadi itu meletakkan satu suasana yang memberikan dia balik kepada budi bicara tuanku sekiranya majoriti itu satu saja, contoh satu atau dua yang sangat nipis. Walaupun dari segi undang-undangnya memanglah ia adalah majoriti. Tapi untuk keberkesanan kerajaan itu nanti perlulah ia dikukuhkan lagi ya. Jadi kalaulah ada beberapa orang calon contohnya tidak mencapai jumlah majoriti itu, di sini mungkinlah perlukan kepada kebijaksanaan tuanku untuk menentukan sekali lagi ataupun menentukan mungkin ada proses lain yang tuanku boleh membantu tuanku untuk membuat keputusan untuk mencari majoriti tersebut ya. Ataupun mungkin juga satu keadaan yang tidak pernah berlaku di negara kita yang mana berkaitan dengan pelantikan kerajaan yang tidak mempunyai majoriti yang jelas tetapi ia boleh dilakukan dalam konteks memberikan kepercayaan tanpa mengikut blok politik. Dan juga Datuk melihat kepada keadaan dan juga bentuk cabaran baharu dalam pasca COVID-19 ketika Malaysia masih lagi berdepan dengan situasi sukar akibat wabak ini dengan hasrat istana harus dilaksanakan dengan tumpuan seharusnya diberikan dalam pemulihan ekonomi dan juga kestabilan kesihatan untuk keluar daripada pandemik ini. Mungkin kerajaan baharu yang majoritinya ataupun sokongannya bukanlah solid selepas kita melihat kepada pilihan raya dan sebagainya. Ini
ini adalah kerajaan yang dicampurkan daripada parti-parti lain untuk membentuk sebuah kerajaan dalam mengharungi keadaan dan juga cabaran situasi pandemik ketika ini. Bagaimana Datuk melihat kepada cabaran dalam kerajaan baharu dan juga pimpinan Perdana Menteri yang ke-9 nanti? Okay, pertama, saya juga apabila membaca titah diraja ini atau kenyataan media yang dikeluarkan oleh istana ini, menarik juga atas peringatan ataupun titah duli yang di-Pertuan Agong ini, Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong ini, supaya apa saja yang telah dibuat sebelum ini, sekiranya dia didapati oleh kerajaan baharu itu baik untuk rakyat, maka ia perlu dilangsungkan. Itu yang saya faham dari kenyataan media ini, ya. Maksudnya di sini perubahan-perubahan sekiranya berlaku kepada plan of action dalam menangani COVID ataupun pemulihan negara ataupun dalam konteks memacu kembali ekonomi negara itu, bawah duli memberikan peringatan kepada kerajaan baru supaya apa yang baik itu diteruskan, ya. Tidak semestinya menukar dasar tu 180 atau 360 darjah. Jadi ini juga penting kerana ia juga boleh mengembalikan ataupun meneruskan kelancaran dasar yang telah dibuat oleh kerajaan sebelum ini. Yang seterusnya, apa yang kita lihat juga ialah nasihat ataupun titah tuanku, duli tuanku yang telah memperkenankan pada pernyataan bahawa perpaduan dan penyatuan semua parti-parti politik. Ini juga penting bagi rakyat kerana polemik yang berterusan daripada para pemain politik ini, ia akan secara langsung memberikan tekanan kepada kerajaan yang bakal dibentuk nanti, ya. Jadi kerajaan yang bakal dibentuk nanti mempunyai cabaran seperti ini sekiranya para ahli politik tidak mengendahkan titah ke bawah duli berkaitan dengan perpaduan parti politik. Jadi secara umumnya dalam hal berkaitan dengan kelangsungan dasar-dasar yang baik yang telah ada sebelum ini dan juga mungkin apa yang telah dilaksanakan seperti proses vaksinasi untuk membentuk herd immunity ini adalah suatu yang kelangsungan ataupun penerusannya adalah suatu yang dianggap perlu dilangsungkan atau diteruskan dengan baik, ya. Jadi ini juga satu perkara yang perlu diberikan perhatian sewajarnya oleh mana-mana kerajaan baru yang akan ditubuhkan nanti. Begitu juga dengan mengawal keadaan mengawal suasana politik itu juga penting sebab kita tahu bagaimana kerajaan perlu menumpukan perhatian kepada pemulihan negara sama ada vaksinasi ataupun dari segi ekonomi dan sebagainya dan bagaimana kerajaan itu sendiri mengawal diri daripada terjebak dalam konteks politiking sekiranya ada cubaan-cubaan untuk mempolitikkan sesuatu perkara tanpa batasan. Dan saya fikir apabila kita bercakap tentang politik kepartian ini, kita mengharapkan apabila pada saya sebagai seorang rakyat, ya, apabila tertubuhnya kerajaan baru nanti, suasana politik itu saya harap berbeza daripada sebelum ini yang begitu banyak sekali hal-hal berkaitan dengan politiking ini walaupun sebelum ini telah diperingatkan oleh Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dalam beberapa titah diraja tetapi ianya masih lagi berlaku dan kita harapkan ini adalah titah pertama yang berkaitan dengan politiking ini dalam kerajaan baru nanti dan kita harapkan tidak menggusarkan lagi istana, tidak menggusarkan lagi orang politik, tidak menggusarkan lagi Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dan juga duli-duli yang maha mulia raja-raja kita tentang sikap berpolitik ini, ya. Dengan peringatan ini saya fikir sebagai rakyat saya fikir cukuplah sekali ini untuk tuanku memperingatkan kita. Jangan diulang lagi apa yang telah berlaku sebelum ini supaya rakyat juga akan berasa stabil dengan keadaan ini dengan kestabilan dan penerimaan orang-orang politik dari segi kerajaan baru dan mereka diharapkan supaya gabungan antara mungkin dalam konteks ini kita
tidak perlu lagi menggunakan istilah pembangkang ataupun kita kata the concept majority atau minority. Gelaran yang diberikan kepada ahli-ahli dewan itu juga memainkan peranan penting ya. Sebab pada saya apabila majority ini diberikan tampuk pemerintahan, minority juga dalam konteks semasa perlulah memberi perhatian sewajarnya dan perlulah bekerjasama untuk memastikan hasrat mencapai kesejahteraan dan kemakmuran kepada rakyat itu adalah lebih utama sekarang. Datuk, titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong menyatakan bahawa yang menang tidak menang semua, manakala yang kalah pula tidak kalah semua. Bagaimana signifikasi dalam situasi sekarang ini, Datuk? Ya, sebenarnya kemuncak kepada politicking ini sepatutnya sudah melandai ya, sudah melandai sebabnya atas nasihat-nasihat sebegini seperti yang Ihsan sebut tadilah, nasihat-nasihat sebegini atau titah-titah sebegini ni adalah suatu yang perlu dan tepat pada masanya sebab dia sebelum ini ia seperti titah tuanku itu seperti berlalu di angin lalu saja ya. Dia macam suatu yang tidak direalisasikan sepenuhnya oleh orang-orang politik. Jadi seperti juga yang saya kata tadi, yang saya cuba membawa satu pendekatan bahawa istilah pembangkang itu sebenarnya kita cuba redakan dalam keadaan ini dan juga kita cuba memberikan peluang kepada setiap ahli Dewan Rakyat itu memberikan pandangan mereka dan menyumbang. Dan kita mengharapkan juga supaya yang dikatakan kalah itu sebenarnya belum lagi mempunyai peluang untuk to lead the country atau untuk menjadi kerajaan, tetapi itu tidak bermakna mereka tidak mewakili rakyat. Terutamanya walaupun mereka bukan menjadi kerajaan tetapi sebenarnya mereka sekurang-kurangnya mewakili rakyat pada konstituensi masing-masing. Jadi di sini kita mengambil pendekatan bahawa pada ketika ini setiap wakil rakyat itu adalah wakil rakyat dan mereka harus berfikir bahawa kepentingannya untuk rakyat. Dan kita mengambil pendekatan ini perlukan ketetapan minda seorang ahli politik itu supaya tindakan yang dilakukan itu ialah demi kepentingan rakyat. Kita tidak nafikan bahawa seorang ahli parti politik itu mereka akan terus memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh parti politik masing-masing ya. Tapi dalam konteks kepentingan dan kesejahteraan rakyat, ketetapan minda, keterbukaan minda, besarnya jiwa orang politik itu hendaklah balik kepada terminologi wakil rakyat itu ya. Jadi semua yang kalah itu bukan bermaksud dia kalah dalam pertembungan mencari kuasa sebagai kerajaan. Tapi sebenarnya dia belum dilantik atau tidak dilantik sebagai kerajaan. Mengambil istilah itu maka ia perlu disuburkan dalam kalangan ahli masyarakat, ahli Dewan Rakyat itu bahawa mereka sekarang adalah wakil rakyat. Sama ada dalam minda pihak majoriti yang membentuk kerajaan atau minda pihak minoriti yang sekarang ini berkhidmat untuk rakyat. Jadi kembali kepada persoalan, kembali kepada tanggungjawab asal iaitu menjadi wakil rakyat demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat jua. Datuk, tiada parti yang dominan dan kerajaan yang diketuai Perdana Menteri ke-9 akan menjadi kerajaan campuran atau diberi mandat dan kuasa-kuasa tertentu sehingga tarikh negara sesuai mengadakan pilihan raya umum ke-15. Bagi merungkai krisis politik negara, ini kerana usaha memilih Perdana Menteri dengan majoriti kukuh buat masa ini masih lagi dalam keadaan yang sukar. Kerana perkataan lompat itu masih wujud dan istilah tarik sokongan juga mungkin akan berlaku. Bagaimana pengukuhan kerajaan campuran ini dapat dilaksanakan dengan baik, Datuk? Okay, kalau kita katakan kerajaan campuran atau mungkin jemaah menteri itu akan terdiri daripada pelbagai parti, ahli daripada pelbagai parti yang ditubuhkan penyatuannya atau coalitionnya selepas tertubuhnya kerajaan itu. Okey, bagi tujuan menubuhkan kerajaan tersebutlah. Apapun saya kata, saya fikir apa yang saya katakan tadi agak ideal lah untuk orang politik ya, agak ideal untuk orang politik. Tapi ini adalah masa untuk kita berubah ya, untuk kita berubah.
bagaimana pada masa akan datang, saya fikir kita perlukan satu titik point untuk orang-orang politik atau para pemain demokrasi ini meletakkan atau menjadikan sistem parti politik ini adalah suatu yang sebenarnya demi menjamin kesejahteraan rakyat seperti yang saya ulang-ulang sebelum ini. Jadi ketetapan minda itu adalah penting. Kalau sebelum ini memang berbeza parti itu maksudnya berbeza perjuangan, berbeza hala tuju. Ya, tapi dalam konteks ini kalaulah kita boleh bersatu hati, hala tujunya satu iaitu menjaga kesejahteraan rakyat dan memulihkan keadaan negara, maka bila ada objektif itu yang satu, maka sama-sama bersetuju untuk ke arah itu. Parti politik itu adalah satu tools untuk mendapatkan tempat di dalam kerusi semasa mendapatkan kerusi di dalam Dewan Rakyat semasa pilihan raya. Tapi keadaan ketika ini memerlukan kursi itu digunakan atau kerusi di dalam Dewan Rakyat itu digunakan untuk satu hala tuju yang sama. Jadi kita seru supaya semua ahli Dewan Rakyat itu mempunyai satu hala tuju. Mungkin cara untuk mencapainya mungkin berbeza-beza dari satu sama lain. Tapi cara untuk bila ada objektif yang sama, hala tuju yang sama, kesepakatan daripada natijah yang kita akan jumpa, maka inilah yang perlu dilakukan, kekuatan jiwa, besarnya hati setiap wakil rakyat tersebut. Dan daripada apa yang Datuk nyatakan tadi mungkin menimbulkan persoalan ini, bagaimana ahli-ahli politik ini untuk belajar berkongsi kuasa, dan juga nasihat-nasihat tuanku itu tidak seperti yang Datuk katakan seperti angin lalu sahaja, mungkin dengar seketika tetapi selepas itu bertelagah kembali. Selama dunia menunjukkan kita bahawa sukar untuk mengekalkan sebuah kerajaan minoriti ataupun sebuah kerajaan campuran. Tetapi ada juga pengalaman negara lain, contoh New Zealand, Australia dan sebagainya, mereka berjaya. Kalau mereka berjaya, kenapa kita tidak boleh berjaya? Sedangkan kita juga mempunyai kualiti-kualiti yang terbaik dalam konteks bangsa kita dan sebagainya. Saya pergi perkara yang lebih mendalam dalam konteks jati diri kita, ya. Kenapa kalau bangsa lain berjaya, kenapa kita tidak boleh berjaya dalam unity government ataupun minority government? Memang kalau kita ikutkan dari segi amalan kita sebelum ini, ya. Contoh kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebelum ini juga terdiri daripada coalition yang agak longgar, ya, dan ia telah menyebabkan kerajaan itu terbubar. Jadi kenapa sebelum ini tidak perlukah lagi kita menghadapi suasana yang sama? Saya fikir itu tidak perlu lagi, dan ini adalah pengajaran yang amat besar dalam konteks kita berpolitik. Dan kita ada contoh tauladan yang juga baik untuk kita ikuti di dunia, walaupun ada contoh-contoh yang tidak baik di dunia. Dan saya nampak kebolehan para ahli politik kita ini memang ada keterbukaan dan kesenangan untuk menerima antara satu sama lain. Ia cuba dilakukan, ia pernah cuba dilakukan dan ia pernah dilakukan, tetapi sebelum ini kita nampaknya belum begitu berjaya. Tapi kali ini kita buktikan kepada rakyat bahawa orang politik sebenarnya berjiwa besar dan boleh berubah dan mahu mencapai sesuatu yang penting dan menetapkan hala tuju yang sama bagi kepentingan negara. Dan juga Datuk, mungkin kita nak melihat kepada kestabilan, dan perkara ini perlu dipercepatkan pelantikan Perdana Menteri dan juga membentuk kabinet yang baharu ketika negara berdepan dengan situasi kritikal sukar akibat pandemik COVID-19. Apa yang Datuk harapkan daripada keseluruhan, terutamanya apabila ia melibatkan ahli politik, kerajaan baharu yang akan dibentuk dan juga keseluruhan rakyat untuk memastikan perkara ini dalam tempoh 2-3 bulan lagi kita tak nak tengok lagi perkara ini berulang, kerajaan itu jatuh, ada yang terpaksa meletakkan jawatan dan sebagainya, Datuk? Ya, saya fikir itu harapan seluruh warga negara. Okey, untuk pada masa ketika ini, kita mengharapkan kerajaan itu cepat dibentuk, dan saya percaya mungkin paling
paling lewat pun pada awal minggu depan kita mesti mempunyai kerajaan dan apabila melihat titah Duli Tuanku ini menyatakan bahawa akan ada perbincangan atau mesyuarat khas antara raja-raja pada 20 hari bulan dan kita harapkan ia cepat berlaku dan polemik politik ini cepat-cepat berlalu dan kita mahu lupakan itu, ya. Yang pentingnya juga pada ketika ini kita mengharapkan kekuatan pentadbiran ataupun penjawat awam kita ketika ini, kita harapkan mereka terus menyumbang kepada negara dan kita juga mengharapkan kepada rakyat terbanyak, ya, rakyat terbanyak bahawa kita juga harus mengambil peranan untuk keterbukaan hati kita, ya, sebab ada kalanya tingginya, tegaknya sebuah kerajaan itu adalah kerana kekuatan rakyatnya. Jatuhnya kerajaan juga kerana rakyatnya juga. Jadi kita sama-sama mengambil pendekatan we are all responsible citizen. Kita semua adalah rakyat yang bertanggungjawab. Kita adalah rakyat yang bertanggungjawab. Jadi itu adalah peranan umum yang saya nyatakan bahawa kita boleh menegur sebagai rakyat, kita perlu menegur dan kita wajib menegur apa yang betul kita puji, apa yang tidak betul kita tegur. Jadi di sini juga peranan rakyat itu penting. Dan seterusnya seperti harapan saya kepada semua orang politik juga ialah ada satu titik poin yang kita perlu berubah. Ada satu titik poin yang kita perlu menganggap bahawa institusi beraja itu adalah institusi yang melihat dari keseluruhan dimensi. Sebab itu institusi beraja ini mengambil pendekatan bahawa kesemua parti politik itu hendaklah bekerjasama. Dan kita sebagai warga negara, sebagai rakyat juga, saya fikir ini adalah suatu masa untuk kita menunjukkan keupayaan untuk berubah. Jadi keempat-empat perkara yang saya sebutkan tadi, saya harap boleh dilakukan dan mampu dilaksanakan oleh semua pihak supaya kita tidak lagi mengalami. Sesi parlimen ini cuma ada 18 bulan saja lagi. Ia adalah masa yang sangat singkat dan kita tidak boleh mengharap yang paling baik, yang paling banyak kerana adalah suasana yang begitu mencabar pada ketika ini. Dan kita dalam masa 18 bulan ini, apalah sangat yang perlu dan boleh dilakukan, kita buktikan kita mampu buat sesuatu yang lebih baik pada masa akan datang dan harapan saya kepada kerajaan yang baru, teruskan apa yang baik, perkenalkan apa yang lebih baik. Dan juga Datuk akhir sekali, politik itu tetap politik, tapi seperti yang Datuk kata, politicking itu kita hentikan sementara. 18 bulan bukan dalam tempoh yang lama untuk sesi parlimen dan juga Dewan Rakyat, tetapi tumpuan kekuasaan itu seharusnya diberikan selepas PRU ke-15 menurut Datuk. Ya, saya fikir kita berubah sekarang sebab belum tentu PRU 15 akan menzahirkan satu majoriti yang kuat lagi. Belum tentu. Jadi kita berubah ketika ini, kita belajar untuk memastikan capaian terbaik dari segi ekonomi dan pemulihan negara. Itu yang saya fikir keadaan ekonomi negara, keadaan cara hidup rakyat dan sebagainya, itu tumpuan kita dan kita belum tentu PRU 15 nanti akan mendatangkan majoriti yang kukuh dan kekuatan parti politik yang kukuh. Kenapa kita nak memperjudikan masa dalam masa 18 bulan ini untuk tidak berubah? Kita mungkin perlu berubah sekarang untuk persediaan pada pilihan raya ke-15 nanti. Dan juga terima kasih Datuk. Saya rasa jelas apa yang Datuk nyatakan tadi. Selepas ini mungkin kita nak melihat kepada proses-proses yang lain pula dan Datuk ada kepakaran yang besar dalam menceritakan terutamanya dari sudut perlembagaan dan sebagainya. Terima kasih kepada Profesor Datuk Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz yang merupakan penyandang kerusi Institusi Raja-Raja Melayu.